السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu untuk sama-sama kita bertemu di dalam majlis ilmu ini, walaupun dalam keadaan perintah kawalan pergerakan PKP. Banyak tempat yang tak mulakan lagi pengajian sebab berbagai halangan yang ada. Ada masjid dan surau tak berani nak buat kuliah lagi sebab takut Covid. Tapi malam ni tuan-tuan, surau kita jalankan program macam biasa, walaupun teruk sikit lah. Saya kena mai kemarin. Mai daripada Kuala Kedah ni tuan-tuan, duduk dalam feri ketat dalam feri yang keras lagu Tok Kong daripada Kuala Kedah sampai ke Kuah, dengan aircon tak apa nak sejuk. Mai juga kerana tuan-tuan, mai juga pasal mereka kata mau tak mai kan Langkawi nak rajuk. Gagah mai lah, mai juga kemarin ni dengan feri pun perasaan jalan laju pada naik feri. Bigagah kita ni duduk tak boleh jalan tahiyak lagi, sikit lagi lah. Tahun depan insyaAllah boleh lah kot jalan tahiyak. Lah langkah tenggelam. Duk fikir kemarin kata mau aku turun feri ni, aku berlari berjalan mulai laju lagi pada naik feri ni. Dan dia buat lagu malas tak malas feri tu. Alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala masih berikan kesempatan untuk bertemu. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada pertemuan kita pada malam ni. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ni tak boleh lama tuan pasal PKP. Mau lama keluar pada surau terus masuk lokal. Dan mau gagah lama ni pemain. Jadi orang bagi ruang untuk kita berjumpa ni pun besar tuah dah lah. Alhamdulillah. Kita nak sambung kitab kita Al-Yawaqid wal Jawahir. Kita masih bincang pada muka surat yang kelima, kalau tak silap saya. Bawah tu dan firman Allah di dalam Al-Quran, bawah tu fawailul lil musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surah Al-Ma'un. Maksudnya, maka kecelakaan besar bagi ahli-ahli semayang. Kalau berhenti takat tu lari makna. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan yang besar bagi ahli-ahli yang semayang. Berhenti takat tu ada geng dia pi kerak video ni, dia pi sebar. Ustaz Usam kata orang yang semayang celaka besar. Habis. Macam mana hak baru ni kih rela. Dia pi kerak lagu tu habis tuan-tuan. Kena tengok ayat ni sambung apa dia. Orang yang celaka bagi ahli yang semayang ni lagu mana? Iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan semayang mereka. Orang yang buat halabalai dengan solat, yang solat tidak belajar, yang solat tidak sempurnakan,
Bagaimana kita nak sempurnakan solat tu Pak Long? Bagaimana kita nak sempurnakan solat tu Mak Long kalau kita sendiri jahil tentang ilmu solat? Faham ke tak? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab betul-betul dengan orang mohong. Minggu lepas saya mengajak satu surau, dia mohong saya, tak ada minggu ni mati. Saya tanya betul-betul, tuan-tuan jawab betul-betul. Agak-agak tuan-tuan kita semayang selama ni kerana kita mengaji ke kerana kita ikut orang? Kalau hari ni kita tutup semua pintu, buka pintu hujung tu saya nak jaga. Tak payah sembang banyak, habaq rukun sembahyang satu persatu. Perasan tuan-tuan, bakat kaya mulai di belakang. Termasuk dengan AJK surau. Kita sembahyang kerana kita ikut, bukan kerana kita belajar. Betul ke tak? Kita tengok orang rokok, kita rokok. Kita tengok orang sujud, kita sujud. Persoalannya, adakah ibadat yang kita buat selama ni benar-benar kita faham tentang konteks ibadat tersebut? Kita semayang, kita tak mengaji. Yang kata syarat sah semayang ada berapa? Yang kata rukun semayang ada berapa? Yang kata sunat-sunat dalam semayang ada berapa? Ab'ad dengan hayat kok mana? Haram tak tahu. Sebab tu nak abang umur duk ada ni, tak payah duk belagak saya tak, alhamdulillah lah umur saya kat 70 dah, mata terang kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Mai duk pintar rokok daun duk isap. Tanya dia Pak Long umur kat 70 berapa kali khatam Quran dah, tertelan rokok daun tu, terkejut. Mau sembang kesihatan tu boleh ke dia? Nak buat menatang apa lagu tu? Lebih baik jenis duk baca 3 baris Quran tembak gas masuk penat. Baca 2 baris tembak gas masuk, sebulan sekali khatam. Nak buat apa? Sembang sihat, tanya dia mengaji tak pernah mai. Nak buat apa? Kalau umur kita 70, minta maaf kalau terasa saya minta maaf lah tuan-tuan. Minta maaf dah. Kita mengaji ni maklum kena kata sikit kat orang. Mau tak kata tak duduk mengaji. Sebab tu orang meluat kadang-kadang ustaz ni dia mengajak je kata orang. Dia tak mau kata kat orang, mengajak 2 benda yang marhaban dengan tajwid. Tobat tak kata kat orang. Dan orang pun tak marah. Mengajak marhaban dengan tajwid. Tapi ustaz tajwid ni haduk marah mat, kira duk kena sedia mat. Ni mat apa ni? Ni bila mengajak dah guti nak kena kata sikit, belum boleh nak kata. Jangan duk tarik muka lah. Ustaz mau mai kata kat tuan-tuan tuah, kalau ustaz tak mai kata siapa nak kata? Siapa nak kata? Minta maaf nak sebut sikit. Kualiti solat kita pada usia 20 tahun, pada usia 30 tahun dengan kualiti solat kita pada usia 60 tahun, 70 tahun sekarang sama ataupun berbeza? Yang ni tak ada dia jawab. Balik tanya diri. Yang ni yang kata muhasabah ni. Kan yang kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kena muhasabah, kena tengok balik diri kita ni. Kena buat kira-kira balik diri kita sebelum Allah kira-kira kita. Cek balik dalam diri kita. Yang ni yang kata muhasabah. Tengok kekurangan diri sendiri. Bukan duk pergi suluh, bukan duk pergi teropong kesalahan orang. Tengok diri kita balik. Apa dia ustaz nak kena tengok? Pak Long balik malam ni renung Pak Long. Sebelum nak lena. Nak lena lewat pun tak boleh. Pukul 10 tak boleh makan dah. Betul tak? Pukul 10 tak boleh makan dah. Saya nak bagi cadangan kepada pihak kerajaan sikit lah. Cadangan. Kalau boleh dipertimbangkan. Kalau tak boleh pertimbang, tak apa. Kalau boleh pertimbangkan, waktu operasi kedai makan ni bagilah pukul 12. Pukul 10 kita tak ada makan. Betul tak? Pasien orang Melayu, dia bukan makan lepas maghrib. Dia pergi kedai lepas Asya. Mau ustaz tu dia buat lajak lebih 9.30 habis. Elok sampai kedai lampu tutup. Ni saya nak cadang lah. Lepas tu orang bagilah lebih sikit 4 orang satu meja. Betul tak? 2 orang nak buat apa? Kan 2 orang. Kalau kita anak 4 orang, anak 4 orang. Lepas tu kita duduk meja kita, bini kita. Anak duduk meja, tak kepelik. Saya minta maaf. Kadang-kadang SOP ni saya pun tak apa nak faham. Saya pun tak apa nak faham, minta maaf cakap lah. Kadang-kadang saya pun tak berapa nak faham. Naik feri ketat sampai tak ada ruang. Masjid kena jarak sampai ada ruang. Saya pun tak apa faham. Tak tahu kot tuan-tuan faham. Ni bukan nak kata. Heran.
Dia tentang kata ustaz ni, duk kata korang tak, bukan saya kata korang, saya heran. Duk lagu ni saya main. Ada siapa pergi ambil gambar dia buah dalam gerut, dia kata ustaz usang kurih dah, tak kurih pada lagu tu. Kacau. Duk esok nak balik musisah hati, tak dengar dah hari ni hati dah nak balik esok. Yang dalam feri tu sampai tak ada seat kosong. Mai dalam masjid dia suruh jarak tentang gagah, dia tak abang satu seorang, tidak kacau. Kalau Covid pula sehari kat 20,000, dia berkata satu seorang, kacau kita. Mayang di surau Kuala Melaka ni, sahat belakang tu pegang kuah, kacau tuan. Dah kalau boleh lah, kalau boleh saya minta, kalau boleh ni cara baik lah, bukan kasarnya cara. Kalau boleh teliti baliklah SOP kedai makan ni, teliti baliklah SOP masjid surau ni, kalau boleh lah. No, kalau boleh lah. Kadang-kadang kesian dekat orang nak pi semayang ni tuan-tuan. Orang tak pernah main masjid, dia kata pi ikut mana, dia tak main. Dia ingat tahun lepas masjid ditutup. Perjuangan depa masjid buka ya, bab depa pi tak pi cerita lain. Maka kita tanya, hang duk hingat tak dengar masjid terbuka ni, hang tak main. Dia kata aku berjuang bagi buka, hampa pi aku dapat pahala apa? Dia kira pahala cemeh lagu tu, hang tuan. Haram semua. Dia kira pahala cemeh. Cemeh lagu tu. Dan kalau boleh teliti baliklah. Sebab kerinduan orang tuan-tuan nak main masjid ni, kerinduan orang nak main masjid. Kita bukan nak tikai dak. Kita minta kaji balik. Kaji balik. Ada sampai dah kot masa dia kita kena buat kajian baru tentang SOP masjid. Sebab apa? Sebab dah setahun dah kita dah buat lagu ni. Setahun dah kita dah buat lagu ni. Dia bukan trend dia menurun. Trend tak apa nak menurun. Betul tak? Trend makin meningkat. Kita kaji balik tentang mana yang boleh. Allah tak boleh ubah dalam dunia ni, Quran dan hadis ya. Lain pada tu semua boleh ubah. Faham tak? Hak tak boleh ubah dua ya, Quran dengan hadis. Yang tu yang tak boleh ubah. Hak lain tu semua boleh ubah. Cek balik tak mana hak kita boleh. Hak tu satu. Yang kedua, kedai makan. Bagi lebih sikit. Tidak belum. Kita orang Langkawi ni malam ni kuliah. Kita katalah habis kuliah ke 9. Katalah, tak tahu habis ke apa, mungkin awal. Kata bila ke 9. Dengan mayang. Tuan-tuan pula jenis mayang lama ni orang Langkawi, bukan mayang pendek. Betul tak? Inna a'tayna dengan qul Allah jangan bunyi. Semua ni Baqarah dengan Yasin lega ni, muka-muka ni. Habis mayang 9.20, siap dengan meratib apa lagi? 9.20. Start motor sampai kedai 9.35. Gaya nak langkah masuk lampu padang. Kenapa dapat guna? Tak dan. Tambah-tambah kedai makan tu, kajilah sikit. Baik, tuan-tuan. Balik-balik. Kita kena cek balik kualiti kita ni. Umur bertambah. Umur bertambah. Kan Nabi kata khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Nabi kata di antara umat dia yang terbaik di kalangan hamba Allah, yang terbaik di lagu mana? Orang yang Allah Ta'ala bagi umur dia panjang. Tak berhenti dekat tu. Wa hasuna amaluh. Perangai pun kuih elok. Kalau kuih tua perangai kuih hidup tak guna. Dulu nampak juga umur 40 kat masjid minggu 2 kali. Malam Jumaat dengan hari Jumaat nampak juga. Malam Jumaat dia main bawa ayat Yasin. Besar tak dengar. Ni dia. Malam Jumaat nampak muka dah. Tepi berai. Metak orang kata hang ni nak minum ayat Yasin ke nak mandi dengan ayat Yasin. Oh ayat Yasin jangan duk kata apa tu. Allah. Hari ni haram tak nampak. Takat-takat tu hari Jumaat pun tak nampak, malam Jumaat pun tak nampak. Tok bila duk keluar hayya ala solah, dia duk kat kedai makan lagi. Hak ni tak guna. Kena cek balik, tak guna dah waktu tu. Cek balik, bukan tak guna orang tua tu, perangai tu tak guna. Lagi kata ustaz tu kata orang tua tak guna, dah perangai tu tak guna. Orang tu gunalah perangai tu. Kita ni diajak benci kepada perangai, bukan benci kepada orang. Cek balik. Aku ni Quran pun tak lama tak baca, tak guna dah perangai ni. Umur kuih panjang, tapi amalan tak kuih bertambah. Malahan yang tak guna lagi, amalan kuih teruk. Ni cek. Sebab tu kita nak semayang daripada umur muda pada umur tua mesti ada perubahan. Orang yang celaka kata Allah dalam Al-Quran, orang yang semayang tapi tak sempurnakan semayangnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bismillah.
Ada pun yang dinamakan wail. Ibnu Abbas ni dia tafsir ayat ni. Dia tafsir ayat ni tuan-tuan. Abdullah bin Abbas. Dia kata apa dia? Yang dinamakan wail. Fawailul lil musallin. Wail tu apa dia kata? Iaitu ialah suatu wadi. Wadi itu apa dia? Tempat yang dalam di antara dua gunung dalam api neraka Jahannam. Dia ada gunung. Wallahualam lah, kita gambar lah tuan-tuan lah. Kita pun tak nak pi dan tak mau pi. Tak pernah pi dan tak mau pi. Dia ada dua gunung. Dia ada di antara celah dua gunung ni satu lembah yang dalam. Nama dia Wail. Wail ni tuan-tuan, dia punya dahsyat tak dahsyat. Wail ni mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada kepanasan api neraka Jahannam tu. Wail tu dia minta ke Allah. Ni lembah tu dia minta kepada dia, ya Allah, aku minta berlindung. Aku ni yang kata wadi ni, yang kata lembah ni, minta berlindung kepada Allah daripada kepanasan api neraka Jahannam. Tu dia Abang Long. Panas tak panas neraka ni. Hak kita lah ni duk buat perbuatan menuju ke arah neraka. Di antara simptom akhir zaman ni apa dia tuan-tuan? Orang tak peduli tentang azab Allah ni. Beza dulu dengan lah. Dulu ni jahil. Orang dulu ni jahil. Tapi jahat tak banyak. Orang lah mengaji kerak. Jahat kuih bertambah. Ni yang kata akhir zaman ni pelik tuan-tuan. Kuih pelik. Lah tuan-tuan, baru duduk fasa ni, belum datangnya Dajjal lagi tuan-tuan, dah pening dah. Lah tuan-tuan cuba tengok. Semua pelik lah. Dulu perkataan positif dengan negatif, kita suka yang mana dulu? Positif. Oh, hang positif. Clear. Lah, orang takut positif. Covid. Setiap hari ketua pengarah kesihatan duk keluar nak cakap ni, kes positif ni kita tak mau dengar. 3,400. Nganga kita. 3,400. Esok 4,000. Betul 5. Nganga kita. Tuan-tuan, dulu kita kalau berjumpa, anak-anak kita berjumpa dengan kawan kita, salam, salam. Lah, jangan salam. Pelik tak? Kuih pelik. Ni tuan-tuan duk main kuliah ni duduk boh. Dulu meracun dia pakai ni. Dulu pergi meracun dia duk pakai ni. Betul tak? Kadang-kadang tak nak duk beli, balong kerak baju dalam bini awak pergi kan? Tak tahulah kot Langkawi ni orang tak bermacun. Kalau belah kot dia tu kah? Meracun ni. Kita heran apa dia ni. Dia ada renda-renda kot tepi ni. Dia kata nak pergi beli ni pun banyak ringgit kau tak Kerak orang perempuan tu tak. Orang tutup dekat hidung dia ambil kedai punya tutup. Lama tak ada menatang ni. No mask, no entry yo. Tak ada menatang ni. Tak boleh masuk. Pelik tak belum? Pelik. Tu yang kata ni, sebelum kiamat ni tuan-tuan, benda-benda pelik akan berlaku lah ni. Tuan-tuan lah ni, benda-benda pelik dia kuih berlaku. Benda-benda pelik kuih berlaku. Kadang-kadang benda yang kita fikir pelik dia akan berlaku. Ni kata zaman fitnah, zaman huru hara lah ni. Sebab tu kita duk baca ulama-ulama dulu, kita duk baca dalam kitab. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita duk baca dalam kitab ni maklum-maklum. Lepas duk berdoa kepada Allah. Tak mau berjumpa dengan akhir zaman. Tak mau nak berjumpa dengan fitnah yang akan lahir di akhir zaman. Lepas tak mau jumpa. Nak buat lagu mana zaman tu adalah zaman kita. Kita nak lari tak boleh. Zaman tu adalah zaman kita. Mau ataupun tidak, kita kena berhadapan dengan zaman ni. Kalau bagi pilihan, saya tak mau duduk dah tuan-tuan ni. Kalau bagi pilihan, mau malaikat Jibril turun, mau turun ni kata contoh. Tanya ustaz, Usam, hang ni lagu mana ni? Nak hidup kan nak mati ni? Saya tanya lu, kalau mati macam mana? Okey, kata okey. Dia kata okey, amalan pun cukup, yang lu cukup, mau mati dah, Pak Long tak mau hidup dah. Tapi duduk seraya lagi takut tak cukup. Tahu mati dia ingat betul juga tu terlepas ke sana. Seraya. Tak mau ni nak berhadapan dengan fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Kita tak ada sembang lain. Tuan-tuan kena fitnah Covid ni pun, tuan-tuan dah pening dah. Mai Covid ni pun pening dah. Betul tak belum?
Benda yang kita kebiasaan dah jadi tak biasa dah. Kita pun baru duduk lega ni, duduk urut dada ni. Mereka kata hujung bulan ni nak buat dah vaksin. Buat dah vaksin hujung bulan ni. Keluar pula seorang pakar perubatan, dia kata apa dia? Vaksin yang cucuk belum tentu menjamin kita boleh hidup seperti sedia kala dulu ni. Cucuk vaksin pun belum tentu kita boleh memutuskan penularan COVID-19. Pula dah kita tanya tu cucuk apa? Ini pakar perubatan mana? Di UK ke mana? Belum tahu UK? Tahu tak UK? Sebelah dengan Pulau Tuba. Pakar perubatan daripada UK, dia kata apa dia? Saya dah baca tak ni, dia kata kita yang ambil vaksin ni, dia kata bila satu negara ni semua rakyat yang ambil vaksin belum tentu dapat memutuskan penularan COVID-19. Kita duk garuk kepala pula dah. Yang tu nak ambil apa, cucuk ambil 2 betul seorang. Ni baru Allah Ta'ala hantar COVID. Habis satu dunia naik serabut. Bukan dekat kita, satu dunia naik serabut. Mai tengok Langkawi pula Allah, tuan-tuan. Mai bulan apa? Bulan 11 ke bulan 10 itu yang saya mai sekali PKP lagu ni juga. Masa tu tengok baru duduk menerak. Ni menyuluk terus lah, tuan-tuan. Ni mai tadi ni. Tengok nyuluk, tengok orang Langkawi menyuluk. Nyuluk, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu lah Langkawi. Dalam Malaysia ni saya ingat yang paling terkesan PKP ni, COVID ni, orang Langkawi lah. Kok belah kami kok dia tak apa terkesan sangat, dia buat benda. Cuma hari itulah PKP nombor 1 dulu. Lalu pada ni nak pergi mengalah polis digang kat dalam benda. Polis kata orang duduk rumah apa nak mengalah. Kacau. Ada kawan tu, dia duduk tengah bawa traktor. Polis pun nak buat lagu, mana arahan tuan-tuan polis ni pun. Kenapa saya duduk sembang dengan geng polis macam mana tuan? Dia kata kami ni ustaz bukan kata nak pilihan orang, kami tak larat nak suruh jaga Roblox tu, mungkin tak larat. Sian tuan-tuan cuba tengok Roblox. Polis tuan-tuan duk pegang napang berapa setun tu. Tahun lepas gagah lah hujan, ni tahun ni kemarau ni. Pergi duduk pula dalam kemah tu, Allah tuan-tuan, try pergi duduk dalam pukul 3, pukul 2, pukul 3, tengok cerau peluh. Bukan sampai ke keting, ke tumit peluh. Tengok cara baju lepa pula peluh. Bukan lagu kita main surah sependa pun tak pakai, lepa tebal. Kita dah lah pakai kem lekat, sependa pula tak pakai punya berangin. Lepa punya tengok tu, lepa dia jaga Roblox tu polis tu. Dengan topi, dengan teruk. Kalau kita kata kita tak mau PKP ni, anggota polis ni saya rasa lah 10 kali ganda tak mau PKP. Lepas hak teruk nak kena jaga jalan. Kita duduk di rumah. Kadang-kadang tak kacau orang tak laporan. Dulu ni ada balong tu kena halau balik. Lagu tu duduk pergi buat bendang tahun lepas kan. Lepas tu kerajaan kaji mula baru bagi buat bendang mula, kena permit sorak pada dulu ni. Tak terkesan sangat di Kedah ni Kok Diang tu tuan-tuan. Di Kok Diang tu tak terkesan sangat. Sebab rata-ratanya kebanyakan lah noreh, kebanyakannya buat bendang. Tapi di Langkawi ni boleh kata majoritinya adalah sektor pelancongan. Ni terasa. Ni duk main duk aduan kat kita ni, anak bercerai macam-macam ni, anak bercerai, hak duk berkelain. Allah tuan-tuan. Kerja tak ada. Dulu duk bawa apa? Duk bawa Grab. Ni kerja tak ada, nak kena bayar kereta. Kerja tak ada, nak kena bayar rumah. Tuan-tuan. Kerja tak ada kerja. Bukan tak mau buat kerja, kerja tak ada. Kalau dulu kerja tak ada, pasal apa? Sebab tak mau buat kerja. Lah, bukan tak mau buat kerja, kerja tak ada. Bukan tak mau buat, nak buat. Tapi kerja tak ada, nak buat apa? Tuan-tuan bayang yang ada anak 3-4 orang, sampai anak nak makan susu pun tak ada duit ni. Teruk tuan-tuan, teruk. Dan waktu ni lah tuan-tuan musuh-musuh Islam mengambil kesempatan terhadap orang Islam. Tuan-tuan kena ambil perhatian benda ni. Duduk di rumah makan lain Pak Long, budak-budak tak pergi sekolah. Dulu budak-budak dia cemuih nak pergi sekolah, lah rindu nak pergi sekolah. Bukan ada punca pagi-pagi duk buka kapuk kasut sekolah.
Duk buah kebun kasut tanya awak ni. Dia kata teringin nak pergi sekolah. Tengok baju sekolah. Allah. Cikgu pula duk ajak bah dalam online tu pula. Cikgu pun jadi separuh gila lah ni. Duk berhadapan nak mengajar online ni separuh gila tuan-tuan. Tak tahu nak buat lagu mana ada cikgu. Nak mengajar dalam online tak sampai nak mengajar. Suruh ambil apa buat kerja sekolah. Nak buat lagu mana kerja sekolah. Mak bapak kena pergi ambil pula buku kerja sekolah ni dekat sekolah. Mak bapak kata kami bukan duk kerja pergi sekolah ambil ni, kami kerja pun banyak. Pula dah. Waris duk telefon saya ni macam-macam, ustaz. Sekolah dah kosong lagi dah. Awak belum. Allah nak kena hantar anak main sekolah. Saya pening. Pening duk di rumah ni. Sagi-sagi kipas patah. Repair kipas lampu pecah. Tuan-tuan duk Langkawi tak apalah anak boleh duk main kat depan rumah. Nuh duk rumah flat tu. Terajang bola kat dalam rumah, dia lampu pecah. Lagi mak duk masak kena kepala tengah belakang ni pula kena pula bola. Lepas tu mak pula tak sepak bola, sepak anak geram. Mak duk taram kat pak lama dah. Wis. Tuan-tuan, boleh mental lo. Boleh mental lo. Ni yang duk berlaku ni. Oi, pening. Ni Allah Ta'ala bawa hantar Covid. Saya nak khabar tuan-tuan. Tuan-tuan bayang kalau Allah Ta'ala zahirkan Dajjal lagu mana? Ya, bang lah. Kita mau dulu azan. Bulan lepas kata speaker tu deras lagi abang. Kena Covid kan slow lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bila? Habis dah ke lagi? Lagi. Habis dah ke dah?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah wa ba'ath maqamam. Bang bai tak butuh Langkawi ni. Ramai tok Bilal pada Jumaah kan. No. Bang bai tak putih ramai tok Bilal pada Jumaah. Sambung. Dan wadi itu suatu tempat kediaman bagi orang yang mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Siapa dia yang nak duduk dalam wail ni tuan-tuan, yang kata lembah dalam di antara dua gunung di dalam neraka Jahannam, siapa dia penghuni yang akan berada di dalam lembah tersebut? Kata Tok Syekh kita, dan wadi itu suatu tempat kediaman, tempat duduk, rumah kepada siapa? Bagi orang yang mentakhirkan sembahyang, selalu sembahyang di akhir waktu, dan daripada waktunya terutama orang yang selama-lamanya meninggalkan sembahyang. Ni dia yang dikatakan lembah wadi ni tempat duduk siapa dia? Tempat duduk orang yang suka melengah-lengahkan waktu salat. Tempat duduk siapa dia? Tempat duduk orang yang suka meninggalkan sembahyang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita daripada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Inilah siksaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan, kita duduk di akhir zaman ni tuan-tuan, saya nak abang, fitnah akan jadi makanan kepada umat akhir zaman, kata ulama. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut ada dua golongan di akhir zaman, kata Imam Ghazali. Tuan-tuan cek kata-kata Imam Ghazali ni. Ulama berbicara bukan berbicara atas dasar nafsu, suka-suka, tapi ulama berbicara di atas dasar bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala kata, akhir zaman akan ada dua kelompok manusia. Yang pertama, manusia yang menjadikan zikir sebagai makanan hariannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin. Yang jadikan zikir, pagi ada zikirnya, petang ada zikirnya, tengah hari ada zikirnya, malam ada zikirnya, sebelum nak lena ada zikirnya. Yang golongan yang pertama. Sebab tu kalau tuan-tuan lah hari ni pergi kedai kita, pergi kedai buku, kita nak baca lah apa pun jenis bacaan. Tuan-tuan suka baca tentang sport, sukan, baca. Tuan-tuan suka baca tentang politik, bacalah. Tuan-tuan suka baca tentang ekonomi, suka baca apa, baca. Cuma jangan lupa setiap hari baca zikir dengan Quran sama. Kadang-kadang kita kalut baca Facebook lebih daripada kalut baca Quran. Celek-celek mata tu buka terus Malaysia kini. Hidup dia ni tuan-tuan, Allah Rasul Malaysia kini. Nak tengok politik semasa, Allah tuan-tuan ni, politik yang nama politik ni macam tu lah. Politik ni lagu tu lah tuan-tuan, mohong banyak pada betul. Itu politik. Dia tak? Mohong banyak pada betul. Tu yang kata politik. Selagi mana tak kembali kepada siasat Islamiah, lagu tu lah. Dia politik ni tuan-tuan, kita nak acu dengan apa? Acuan Islam ataupun acuan sekular. Sebab tu tuan-tuan tengok orang politik dalam dunia hari ni. Saya nak tanya tuan-tuan, orang politik, dia pandai berjanji ke tak orang politik ni? Janji pandai tak orang politik ni? Pandai. Tunai pandai ke tak? Tak. Orang politik dalam dunia hari ni cakap betul dengan mohong mana banyak? Mohong, dia tak nak tutup pintu kereta ya. Turun-turun ni awak jalan teruk ni, saya dah habak berapa kali. Haram tak nak habak pun. Tanya kontraktor ni, awak YB maki, lagu tu lah YB tu maki-maki, tutup pintu kereta sengap. Nampak pula dia maki pula. Itulah orang politik, entah mohong banyak pada betul. Orang politik janji banyak pada tu nak. Kita pun duk baca Malaysia kini Pak. Baca lah, tak ada masalah, bukan saya tak pergi baca. Tapi zikir dengan Quran jangan tak baca. Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala satu hari ditanya oleh anak dia. Dia kata apa? Anak murid dia ke anak dia, saya lupa dah. Tak apalah, anak murid ke anak, nyanyi soalan tu yang kita nak tahu. Tanya kepada dia, kenapa dalam hidup ni manusia ada masa buat maksiat? Maklum, dalam hidup ni kita ada masa nak buat maksiat. Kenapa dia? Jawab Ibrahim bin Adham tepat sekali, dia kata apa dia? Kerana
di dalam kehidupan kamu masanya tidak diisi dengan ibadat. Bila masa tidak diisi dengan ibadat, kelompongan itu akan diisi dengan maksiat. Pasal apa kita ada masa buat maksiat? Sebab kita tak isi masa kita dengan ibadah. 24 jam kalau ikut betul-betul tak cukup dengan kita nak buat amal ni. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia karang satu kitab nama dia Al-Azkar. Dia atur daripada hang buka biji mata waktu pagi sampai hang nak tutup biji mata waktu malam. Ni dia amalan seharian yang hang kena buat. Sebab apa kita tak buat? Bila kita buat masa untuk kita buat maksiat tu dia takkan ada. Tapi bila kita tak buat, tu yang masa buat maksiat tu banyak. Pak Long, kalau zikir minta maaf cakap kita rasa pula. Boleh ke tak ni? Kalau betul-betul ikut nak zikir ni Pak Long, nak balik rokok daun tak ada no. Melainkan tuan-tuan duduk istighfar minta rokok daun. Tak tu biasa orang Langkawi mai duduk buka rokok daun macam rokok dia. Astagfirullah. Mai duduk buka daun rokok. Duk tengah la ilaha illallah, cabut pula temakau bu. Baby ni kata makau dengan bulu dada, tak tahu beza hak mana tu. Bu, la ilaha illallah cucu ha. Astagfirullah. Malaikat kata aku terajak rokok tu masuk dalam mulut hilang. Ada masa dia nak. Kalau kita hari ni, saya nak tanya tuan-tuan, tanya balik dari kita ni, kita duduk akhir zaman ni tuan-tuan. Pak Long, bila duduk akhir zaman, fitnah jadi makanan kepada orang yang tak jaga. Sebab tu Nabi kata akhir zaman orang menyebarkan fitnah seumpama orang menganyam tikar. Tahu menganyam tikar, tikar mengkuang, tahu tikar mengkuang kan? Dia duk anyam, 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 dia duk anyam. Pagi-pagi dia anyam, ada besar tu pagi. Lepas tu dia main petang, anyam sambung tengah hari, petang sambung, malam siap satu tikar. Macam itulah fitnah akhir zaman. Sampai kita tak tahu dah, Allah Ta'ala kata bila dapat satu berita kena selidik dulu. Hari ini kita dapat berita, kita percaya terus. Mana dia in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu? Mana dia? Jaga Pak Long. Hari ini fitnah. Contoh, saya bagi mudah fitnah. Contoh, kita pergi Pekan Kuah nak ambil orang, turun feri. Kawan kita ni orang masjid, kita tak apa nak kenal dengan dia. Tengok dia pun duk tunggu depan feri, depan JT tu. Lebay tak pakai. Kita kata cakap ni lebay tak pakai, tidak lebay duk pakai ni. Dia tak pakai lebay pasal dia nak masuk kereta tersangkut apa pokok tu kotok di tepi ni, dia buang lebay tak atas kereta. Turun dia pergi ambil anak menakan dia. Anak menakan dia tu pula janda. Anak menakan anak kak dia. Nak main Langkawi ni ada temu duga dekat Lada contoh. Kita pun tengok-tengok dia keluar dengan satu perempuan. Wih, ini bukan bini dia. Wih. Siap kawan tu dalam cium tangan peluk anak menakan. Kebetulan pula anak menakan tu dia duduk belak daripada kecil. Anak menakan dia betul perak tangkap gambar bubuh dalam Facebook ni dia pengurusi masjid yang palantik. Tu yang lepas panggilan Naya Pak Karim. Ni Naya Pak Karim. Kita tangkap gambar bubuh dalam Facebook, apa bubuh dalam WhatsApp. Ni dia, hampa duk lantik sangat. Tuan-tuan, berapa ramai yang dapat cerita tu nak selidik dulu? Berapa ramai? Kadang-kadang orang ada lintas tengok dia percaya. Jaga tuan-tuan, jaga. Kita ni yang duk pergi ambil gambar tu, ada pergi buh dalam WhatsApp tu, pergi tenah kapal lebar ni, kita ni Allah Ta'ala laknat Nabi kita. Laknat Allah jangan main tuan-tuan. Tak kena hari ni esok. Janji Allah itu benar. Janji Rasulullah itu pasti. Dan tuan-tuan bila kena fitnah, tuan-tuan jadi mangsa fitnah, tuan-tuan tak payah duk kalut nak perbetul diri apa. Buat penjelasan, doa yang lebih. Tu kita nak buat apa tuan-tuan? Kita nak buat apa? Kita yang kena. Saya nak abang nampak saya 7-8 kali dah kena. Yang ni biasa dah.
Orang kata ustaz tak ada kelang kabut, biasa tuan-tuan. Allah Ta'ala tengok saya ni dosa banyak, pahala kurang, ibadat malah, jaga hak wajib hak sunat saya pun lebih kurang tuan-tuan. Nak mangkit tengah malam ni Allah Pak Long, mudah mangkit kencing pada mangkit bayang. Cuma saya ni, yang ni saya didik diri lah. Kalau tuan-tuan boleh ambil didikan ni, tuan-tuan buat lah. Saya bila mangkit morah kencing tengah malam, saya duduk tanam. Kalau aku mangkit kencing, aku kena bayang. Sebab apa? Tu Allah Ta'ala gerak aku. Dia kata, ustaz tak apa, tak ada kencing manis lagu saya ni ustaz. Sejam sekali mangkit jenuh bayang, dia kata. Jadi kencing manis ni. Mangkit pagi cucuk-cucuk jarum tu pun, meta tu gila tu, tak boleh baca dah, gula orang. Dia kata, ni bukan dekat kilang gula ni, bapak pada kilang pada gula. Saya lagu tu, Allah, berapa kali sebulan nak mangkit morah kencing, kadang-kadang sebulan sekali. Masuk ambil tu lah saya. Didik, nak kata rajin tu tak dapat lorong. Saya gagah orang panggil ustaz yang nak abang tu ni. Nak abang gagah orang panggil ustaz ni. Kalau orang tak panggil ustaz, saya teruk lagi bila tuan-tuan kan. Tuan-tuan tu orang tak panggil ustaz, tapi di sisi Allah mungkin Pak Long yang duduk di bawah mulia lebih daripada saya di sisi Allah. Bukan kita tahu. Awak tuan-tuan ingat, ustaz ni tiket masuk dalam syurga. Bila duk kena apa semua baru ni, kenalah. Allah sikit baru ni dia buat isu video rela tu. Bini saya kata, abang tengok tak ada apa. Saya kata tak ada apa. Nampak abang tenang. Allah nak bagi pahala. Allah Ta'ala nak bagi pahala. Ambil. Tuan-tuan, kan Allah Ta'ala bila dia bagi ujian dan musibah kepada seorang hamba tu, dia nak meningkat, dia nak menghapuskan dosa, nak mengangkat darjat. Terimalah tuan-tuan. Tuan-tuan doa, ya Allah, ni saya nak abang tuan-tuan, yang mana yang duk kata lebih kurang tu biar pilih. Lepas kadang-kadang lepas dia baca, dia tak tahu kebenaran. Tapi orang yang menghidupkan fitnah dan orang yang merancangkan fitnah, ya Allah, seperti mana hadis Nabi-Mu ya Rasulullah, ya Allah, bergolongan yang menghidupkan fitnah itu dilaknat oleh kamu. Aku mohon ya Allah, aku difitnah ya Allah, laknatlah orang yang menghidupkan fitnah. Sampai lah ni saya duk baca doa tu setiap kali lepas sembahyang. Tapi tuan-tuan baca hari ni bukan petang ni jadi. Hari ni masalah tuan-tuan. Kita baca doa Pak Long bukan lagu tikam nama ekor. Tikam hari ni esok boleh tengok keputusan. Dia sari kot, sari. Oh tak tahu. Ada satu kenal kali satu kuliah, dia kata tikam hari ni esok. Dia kata, kawan tu kata, kadang-kadang WhatsApp sampai petang, dia ada tikam lah lagu tu. Tuan-tuan pun jangan betul sangat. Ikhlas ni ada tempat. Jangan ikhlas sampai tak kena tempat. Nah. Dia boleh jawab, dia kata kena WhatsApp petang tahu dah, dia kata. Kitab doa ni Pak Long bukan lagu tikam ekor. Mampu tikam kena, baca doa hari ni petang mau kena. Siapa hang, siapa Allah? Hang jangan buat Allah Ta'ala macam lelaki, apa nama, pak tiri lelaki mak. Jangan buat lagu tu. Tuan-tuan, orang buat zalim kat kita ni tak senang lah hidup. Tak senang lah hidup. Saya ni yang belajar sabak ni daripada ayah saya. Ayah saya ni, tuan-tuan, orang buat pi lah menentang apa muka dia. Buat lah kadang-kadang kita geram ni. Dia duduk lagu tu. Muka tenang, buat naya kot tu, tak ada apa. Saya tu hari saya kata, Baba, kalau Baba izin lah, kami nak pergi katuk orang tua ni. Dia kan katuk orang tak tahu lagi, hampa orang tangkap buah dalam. Geram ni orang duk kena dia ni, kita geram. Dia kata, Allah, awak kita yang kena naya ni susah ke? Tak susah. Orang yang buat naya kat kita ni senang ke? Tak senang. Dia kata, aku doa setiap kali lepas sembahyang sunat dan wajib. Pak Long, 8 bulan. 8 bulan. Kawan yang buat naya kat dia ni 8 bulan. Bini 3 orang anak. 1 tahun tu mati semua. Tak sampai setahun, mati ke semua. Mula bini mati kena kanser otak. Lepas tu anak dia naik kereta. 3 orang baru beli kereta, dia baru beli kereta. Naik kereta, aksiden dekat kepala batas, meninggal 3-3. Tak sampai setahun. 8 bulan ni.
8 bulan ni nak bangun tentang dia serah ke Allah itu. Kerja kita apa dia doa. Saya doa. Yang mana yang duk fitnah saya apa? Saya doa. Setiap kali lepas semayang, ya Allah, seperti mana sabdaan Nabimu bahawa orang yang menghidupkan fitnah ini kamu laknat, ya Allah. Yang mana menghidupkan fitnah untuk diriku, ya Allah, aku mohon kamu laknatlah mereka, ya Allah. Itu doa saya. Kalau dia doa masuk iman ke? Ya. Kalau dia doa masuk iman ke? Tak ada apa, yang tu bagus lah. Nak doa masuk iman, takwa tak apa, tapi saya doa kot tu. Saya hak jahat tu doa pergi mampir buang lah sebab tu. Senang. Macam mana? Tak setiap usaha politik ni pun dia bangkah kita, jangan ada bangkah lu tu. Sepol ni dia kena tikam tu. Hak ni kena cari calon baru ni. Dia boleh menjatuhkan kemaluan saya. Tak betul. Doa tu betul. Nak masuk imam tu takwa buatlah. Tapi saya ikut hadis Nabi. Yang mana golongan yang menghidupkan ni minta Allah Taala laknat. Dan tapi Nabi ya doakan di Taif kan, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Saya macam ni. Orang tanya, yang isu orang fitnah saya, yang mana maki, yang mana yang duk viral kerana dia tak tahu, yang tu saya maafkan dunia akhirat. Ambil hadis Nabi, Nabi kena tengalung batu di Taif. Yang mana maki, kadang-kadang orang maki ni, dia maki sebab dia tak tahu. Dia pun baca-baca, dia maki. Salah dia ke tu? Tak salah dia. Tak salah dia. Saya ada satu ketika, tuan-tuan, orang ni saya duk bantu tiap-tiap bulan, dia ni susah. Dia duk bantu tiap-tiap bulan, dia duk bantu tiap-tiap bulan, dia duk bantu tiap-tiap bulan. Tuan-tuan ingat ada isu orang pergi kerat gamak saya, isu jari tengah. Yang kerat gamak saya ni budak KL, saya tahu. Sampailah saya doa minta Allah Ta'ala laknat budak ni. Sebab hang yang menghidupkan fitnah. Ada kawan yang saya duk bantu tiap-tiap bulan ni, saya buka satu Facebook, saya terbaca dia hina maki saya lah. Hang ni tiap-tiap bulan aku duk bantu hang pasal hang sakit. Dia sakit stroke sebelah badan, lepas tu dia boleh kerja apa tak boleh. Anak 3 orang duk mengaji apa semua, saya duk bagi sebulan 300-400 ni, tiap-tiap bulan saya duk bela dia 2-3 tahun. Pum, saya baca yang tu saya jadi kecil hati. Saya manusia biasa, saya jadi kecil hati. Terasa ni aku duk tolong hang ni, gamak hang duk piduk tikam aku kat belakang. Saya pun manusia biasa, saya kecil hati tuan. Bila kecil hati start bulan tu, saya block nombor telefon dia, saya block WhatsApp dia apa, saya tak bagi dah sumbangan. Sumbangan peribadi saya, zakat saya sudah bagi kat dia. 3-4 bulan jugalah. Lepas tu ada satu ketika dia telefon bini saya nak cakap, saya tak mau cakap, saya kecil hati. Lepas seminggu dia telefon bini saya, dia meninggal. Saya sampai lah, demi Allah saya jadi bersalah. Tak, dia telefon bini saya, dia nak bercakap dengan saya, dia tak ada duit nak beli ubat. Sampai lah saya bersalah lah. Dia telefon aku ni pasal apa? Tak, dia susah waktu tu, dia nak cari duit, dia tak ada duit, dia nak minta aku tolong nak beli ubat. Start daripada tu saya pergi mengadu kat ayah. Ayah kata hang duk marah apa, orang duk kata apa tu, dia bukan tahu apa. Kalau mereka tahu kebenaran, dia pun tak kata. Nabi berapa siapa yang orang tak kata kat dia, tapi orang yang kata kat dia tu dia balas dengan kebaikan. Hang pandai duk cakap tapi hang tak buat. Start daripada tu saya pegang, yang mana yang kata, yang maki, saya maaf dunia akhirat. Sebab apa dia maki? Sebab dia tak tahu kebenaran. Doa saya minta Allah Ta'ala buktikan kebenaran pada mereka. Tapi yang mana yang menghidupkan fitnah, yang tu saya tak maafkan. Sebab yang ni bagi saya golongan yang Allah Ta'ala laknat. Puak-puak ni yang golongan Allah Ta'ala laknat, dia sama dengan Abu Lahab, dia sama dengan Abu Jahal, dia sama dengan Fir'aun. Ni puak-puak yang Allah Ta'ala laknat. Dia sama dengan syaitan, golongan apa ni makhluk yang Allah Ta'ala laknat. Yang ni kita minta Allah Ta'ala laknat dunia akhirat. Jadi kita nak kata apa? Tak tahu. Bila jadi lagu tu, Pak Long, hati jadi tenang. Kita pun tak sabuk orang nak kata. Orang nak kata. Allah Ta'ala ni orang tak maki dia. Allah Ta'ala ni orang tak maki dia ke, Pak Long? Nabi Muhammad ni orang tak maki dia ke? Ustaz, kita dah buat penerangan tapi orang tak mau terima. Awak Al-Quran duk terang siang malam kat kita duduk dalam rumah, semua orang terima ke penerangan Al-Quran? Kalau orang terima semua penerangan Al-Quran, takkan ada orang yang kufur atas muka bumi. Betul ke tak?
Kita doa ya tak doa. Sebab kita kena sedar, kita hidup lah ni di zaman fitnah. Orang suka makan fitnah daripada makan zikrullah akhir zaman. Orang suka makan fitnah daripada makan benda-benda baik. Orang suka makan fitnah daripada makan ayat-ayat Quran. Orang suka makan fitnah daripada makan selawat Nabi. Orang suka makan fitnah daripada makan zikir. Tuan-tuan kena ingat, lah ni pun haru biru. Bagaimana kemunculan Dajjal nanti. Hak kita duk baca peristiwa akhir zaman. Bagaimana Allah Ta'ala keringkan bumi dengan air. Keringkan air daripada bumi ni. Waktu itu lagu mana tuan-tuan? Yang nak menyelamatkan kita adalah iman. Inilah siksaan bagi orang yang meninggalkan semayang, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang tadi dan beberapa ayat Quran yang lain, dan sabda Nabi SAW yang tu kita sambung bulan depan. Wallahu a'lam. Ngajak tengok Covid ni syok. Saya biasa dulu sekali, saya ada high apa tu, betul-betul saya pergi ceramah tu masjid kuliah bulanan. Saya berhenti lagu ni 55 minit, tak habis jam saya berhenti. Bendahari surau tu dia kata dia haram tu. Salam nak kata. Dia kata saya. Dia kata duit cukup, ngajak tak cukup masa. Haram tu ni kena hati. Duit nak cukup, ngajak tak cukup, dia kata. Jadi lah ni boleh berhenti awal lagi, saya alasan Covid. Pak Long tu. Tapi lepas dia kata tu jadi kawan rapat dengan saya. Saya pergi perli dia surau saya dah masjid. Dia kata lagu ni haram tu, dia kata. Lepas tu dia dengar-dengar dia tergelak. Start daripada tu dia rapat dengan saya Pak Long tu. Alhamdulillah. Dia untuk malam ni cukup lah noh. Keadaan Covid kita ni. Ya boleh. Seorang tu dia tak salah. Saya yang salah. Tiba-tiba dalam dia minta maaf pada saya minta maaf. Dia tak salah pun. Yang salah Pak Ali. Dia salah saya. Ya. Lepas tu dia tengok. Betul dia salah, dia minta maaf, aku tak salah. Sedangkan saya yang salah. Mana lebih baik yang dia kata ni dengan kawan yang tak salah dan minta maaf pada yang buat salah. Baik. Si A ni dia bersalah. Sepatutnya A kena minta maaf kat B. Tapi dalam isu ni B pergi minta maaf kat A. Daripada sudut pandangan mata manusia, B ni hina, A tu mulia. Tetapi daripada sudut pandangan Allah, A tu yang mulia daripada yang B. Sebab kita ni tuan-tuan, orang dia menjadi macam ni lah. Kita meminta maaf, memaafkan orang itu benda yang mudah. Memohon kemaafan itu perkara yang sukar. Sebab yang nak kena, yang nak teruk ni kena minta maaf. Sebab tu dalam Al-Quran dia kata apa dia? Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Minta maaf tu yang utama. Kan? Memaafkan orang itu mudah. Mudah nak maafkan orang. Dengan tak tengok muka pun tak apa. Tapi boleh pergi minta maaf ke orang, kita tak tengok muka dia. Dia minta maaf kan? Dia duduk tak ni. Kita pergi itu merendahkan diri. Perbuatan memohon maaf kepada orang walaupun kita tidak salah, itu adalah perbuatan yang sangat mulia Pak Ali. Allahuakbar. Ni apa dia pula? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum seorang muslimat beriadah di waktu pagi untuk sihatkan anggota badan? Apa dia ni? Apa? Atas keizinan suami, apakah ciri-ciri berpakaian beriadah yang dibolehkan sebagai seorang muslimah di dalam Islam? Boleh atau tidak muslimah beriadah di tempat umum seperti jalan-jalan kampung, sawah padi dan bendang? Mohon Ustaz uraikan antara jogging dan riadah. Salam PKP Ustaz. Oi. Salam PKP, bukan Assalamualaikum. Baik. Saya rangkum sekali ya, semua ni soalan lebih kurang. Apakah hukum seorang muslimah perempuan beriadah di waktu pagi untuk sihatkan anggota badan atas keizinan suami? Baik. Yang pertama, bagi isteri nak keluar rumah wajib meminta keizinan daripada suami, kecuali di atas beberapa faktor. Contoh, dia nak pergi mengaji fardu ain, mengaji tauhid.
Kuliah muslimat petang ada ustazah tu main mengajar tauhid. Hari ni kuliah tauhid, esok kuliah fiqh, lepas tu kuliah tasawuf, lepas tu apa semualah. Dia nak pergi mengaji, dia minta izin kat suami dia, abang, ni saya nak pergi kelas tauhid petang ni, ustazah tu nak mengajar bab tauhid, nak kenal Allah. Laki dia kata tak boleh, aku tak izin, hang pergi. Kalau suami tu pula dia ada kemampuan untuk ajar isteri dia, tak ada masalah. Tak apa, hanya duk pergi, aku dia mengajar hang. Ustazah tu baca kitab apa dia? Ustazah tu baca kitab Sulamut Tauhid. Aku hafal semua dah kitab tu. Dia pun perang mengaji. Hak tu isteri kalau nak dia keluar juga dosa. Tapi kalau suami dia tak bagi, tapi suami pun tak boleh ajar. Suami tu jahil lebih daripada bini. Ada lagu tu? Ada. Tak ada duk pergi lah. Ustazah tu mengajar apa? Hang pun tak boleh mengajar. Kalau isteri tu keluar pada waktu tu, tidak berdosa. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia nak keluar pergi mengaji fardu ain, nak kenal Allah, nak perbetul ibadat, silakan. Boleh maklum yang tu. Tapi ramai tak buat lagu tu. Hak tu dia taat sangat. Abang leha ajak pergi kuliah Ustaz. Tak ada pergi lah. Itulah eloklah abang kata lagu tu pun, cik taat kat abang. Taat. Bila orang lain ajak pi, contoh pi rumah kenuri ni, abang nak pi kenuri ni, kami ada buat kenuri fikir lah, tak ada pi, abang ni tak ada sosial langsung, hak tu dia tak taat pula. Jadi nak keluar pi jogging ni minta izin boleh tak? Minta izin boleh. Suami izin tak? Izin. Abang, ya, saya rasa nak pi jogging je abang, elok lah, hampir lah aku tengok hang dengan Tonggih Petronas pun aku tak tahu beza dah ni. Kadang-kadang hang duduk hirih bawang tepi periuk, tepi dapur tu, mati-mati aku ingat Tonggih, kata betul sama. Eloklah kalau hang mau keluar pergi jogging, bagilah ada takah-takah, minta tak takut langsung badan sama. Elok keluar. Bila keluar tu pula dia kena tengok pula cara berpakaian. Cara berpakaian. Saya jogging pakai telekung, alhamdulillah. Jogging pakai telekung. Pukul 6.45 dia keluar dari masjid pakai telekung jogging. Tok Imam kena serangan jantung lagu tu. Aku nak balik rumah tengok dia lagu tu, kena serangan jantung Tok Imam. Arwah tu hari tu. Pakai pakaian ni maklum. Pakaian orang perempuan ni pula lagu mana? Pakaian orang perempuan ni pula kena longgar. Tapi kadang-kadang longgar ni pun dia jadi masalah juga. Dia pakai tu longgar dah. Dia pakai tu betul pakaian tu longgar dah. Tapi bila kadang-kadang dia nampak dalam longgar tu pun dia nampak agak bentuk badan. Hak tu kena jagalah tu. Kadang-kadang. Tapi kalau pakai apa nama jenis tu t-shirt muslimah tu, hak dia labuh bawah pada lutut. Muka pun dia tutup dengan apa nama mask apa semua. Tudung pun besar apa semua, tak apalah. Jogging boleh tak? Boleh. Tapi tengok tempat. Ni macam dia kata, boleh tak jogging jalan-jalan kampung tepi bendang apa boleh? Jangan duk jogging tengah bendang sudah. Cuma saya nasihat sikit lah nak jogging. Di kampung saya pun ada jogging, tak ada masalah maklum. Cuma dia ada cuma tu macam mana? Maklum nak jogging, tengok-tengok duk tengah-tengah jogging, orang tak ada ni. Kita tengok-tengok orang tak ada. Contoh kata tadi kan, kawasan bendang kan, tak ada rumah apa pulun jogging. Tapi bila nak lintas depan rumah, jangan duk jogging. Pasal apa Ustaz? Kami pakai tudung apa semua elok, betul. Tapi saya nak abang ni, dah orang tanya saya nak ulas lagi, kata lucah pula. Maklum pakailah, maklum baluk dengan salotip sekalipun, yang kata kepala otak orang lelaki ni maklum, dia kono. Dia kono maklum. Hak tak kono ni saya seorang lah. Hak lain dia kono. Betul tak maklum? Cakap betul-betul, siapa mohon mati pucuk, betul tak? Dia kono maklum. Dia maklum tanya saya terus terang lah ni. Bukan salah maklum tak salah ni. Hak orang lelaki ni dia kono. Dia kono, maklum pakai tudung labuh, maklum elok dah. Bak pakaian tu cun dah. Kira maklum, kira pergi puspakom lah sebelum nak keluar tu. Cek lu spek pakaian elok ke tak? Bukan seorang lelaki cek masuk puspakom.
Betul elok dah maklum pakai tu elok dah. Tapi yang kata minta maaf lah, bukan semua lah maklum, tapi kebanyakan orang lelaki ni kok mana dia kono. Sebab tu saya nak kata, kalau maklum nak jogging tempat orang tak ada jogging. Bila maklum lintas depan rumah orang, maklum jangan jogging, maklum jalan. Bila berjalan dia lagu tu lah. Allah, kalau maklum duk jogging tu kan, dia macam istilah tu, dia kata tu mau dapat elemen sikit-sikit elok. Dia ni istilah utama elemen. Maklum pun umur orang 40-an kan, maklum jogging, kita jogging ni maklum kadang-kadang dia bukan dan jaga, dia tertonggek lebih. SU gelak apa hak ni kena, hak ni dia ikut saya, hak ni bab doa tak ada mangkang sikit. Ni saya nak abang, tak salah maklum, tak salah. Ni kadang-kadang pemikiran orang lelaki ni dia, oh ya ni dia kata rekat ni janda ke bini orang dia main. Dia pun kata lagi janda, yang janda ni alignment sikit-sikit kelia, dia kata lepas jari ni baik kurang kan. Dia main hak 50 lebih lagi ni, dia kata hak ni rim bengkok dia kata ni kena pergi buat lah. Dia main istilah tu maklum, kadang-kadang bukan salah maklum, lumrah perangai tabiat orang lelaki lagu tu. Saya nak abang, jadi bila tanya salah dah nak jogging, tak salah. Sebab apa dia, kita nak jaga kesihatan dianjurkan di dalam Islam kan, kita kena jaga, jangan duk binasakan diri kita, jangan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, sampai tak jaga langsung diri apa semua, dia semua membawa kepada kebinasaan. Nak jogging boleh tak ustaz? Maklum nak keluar daripada rumah ni, maklum dah minta izin dekat suami maklum, clear cantik, suami maklum izin tak? Izin, clear. Yang kedua maklum nak keluar ni, maklum jaga pakaian. Oh ustaz, maklum jaga, maklum pakai pakaian sebelum nak keluar, pergi tunjuk dulu kat suami, abang ni pakai lagu ni okey tak? Laki pun duk tarik, clear, tak ada masalah kan. Kadang-kadang tak tanya pun, duduk senam robing, ada 1, 2, 3 tu imam baru balik miang duha, saban duduk atas bau ni sakan lekat motor kau jelah pokok kan. Dia lekat tu motor tu, lekat kau jelah pokok tu imam sangkut tang tu, lohok baru boleh buat keluar motor. Ni maklum bukan lagu tu. No, ada kadang-kadang kita tengok dia senaman, Allah baju ketat, orang lagi ni macam dia kata pungkok lagu timba, dia main lagu tu. Ni dak nak keluar pun pergi tunjuk dulu, clear tak? Clear, alhamdulillah. Maklum pun keluar jogging, tak salah. Tapi bila lintas kat depan rumah orang, saya minta jalan. Maklum tengok tempat orang tak ada, pederah, pecut cukup kan, tang tu cukup. Clear. Macam kadang-kadang lah duk tangkap gambar tu dalam Facebook ni, nak tegak dengan sikit lah. Kadang-kadang kita benda tu kita tak terfikir, kita tak ada apa. Orang perempuan ni dia fikir satu hal ya. Saya nak bang, betul orang perempuan ni betul. Dia fikir satu hal ya. Kita ni 10 cabang duk ada. Sebab tu kadang-kadang masa saya duk mengaji sekolah Arab tu, ustaz-ustaz ni kadang-kadang lok-lak. Dia lok-lak bila dia bagi lok-lak tu, kita budak lelaki gelak dah perempuan. Oh, awak lo tak faham. Sebab apa? Kita nak terang, kita tak gemak. Sebab mereka fikir satu hal. Dia betul, orang perempuan ni dia jujur, dia betul, dia ikhlas. Orang lelaki ni dia kona-kona gitu maklum. Nah, sebab tu orang perempuan 9 nafsu 1 akal. Orang lelaki pula 1 nafsu 9 akal. Akal tu macam-macam. Kadang benda tak patut bicara pun dia bicara. Tambah duduk senang robik tepi tu pakai ketat tu lagi sakah lah. Tapi maklum ni bila maklum jalan ni macam tangkap gambar saya kata tadi. Kadang-kadang tangkap gambar tu tak ada apa pun. Tak ada apa pun, tapi boleh kat depan ni dia orang lelaki 70 dah umur tu. Duk berkembang gambar. Sakan ada ke tu. Tambah maklum pula gutu Allah. Yang tak syu'ur surau buat lagu tu biru muslimat. Tangkap gambar ni dia. Facebook tu pula frame pula dengan Tok Siak. Tok Siak duk cuci jamban. Sambil duk buka kena gambar tu terus mani hadas Tok Siak tu kan. Hak tu pun kena jaga agak malu. Kena jaga lah. Baik, wallahu alam, cukup dekat tu. Nah, saya ulas tu lah, tak ada masalah malu nak pergi jogging apa, jogging lah.
minta izin kat suami, jaga pakaian, masa nak jogging tu, mai tang depan-depan orang tu, maklum jangan duk jogging, jalan. Tengok tempat tak ada orang, perah. Nah, tak apa maklum hak tanya ni tak ada masalah tu. Kadang-kadang dia maklum tempat lain tu. Oh, depan kedai kopi tu dia nak jogging sangat. Dia perderah kot tu berjabu. Mai time tak ada orang ni motor. Nah, wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيره اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيره اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.